Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah? Abang Rizwan, Abang Zain, Baik. Ashraf, Abang Talib, Alhamdulillah baik. dan tuan-tuan yang mungkin saya tak sempat nak sebut kesemuanya. Saya diharapkan semua sihat-sihat belaka semua, insya-Allah. Dalam keadaan kita semakin getir dan mencabar ini, tidak lain kita mengharapkan satu je, hanya sahaja pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dilindungkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala wabak, penyakit, daripada keburukan, segala keburukan, dan kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya barisan hadapan negara kita insya-Allah terus diberi kekuatan, diberikan kesihatan, supaya mereka dapat terus berjihad dalam medan mereka, insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti yang dijanjikan, pertemuan kita pada malam ini untuk kelas tahsinul Quran. Kita dah buka majlis ke, Tuan Ashraf? Belum lagi, Ustaz. Okey, baik. Sebelum tu kita buka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya teringat satu hadis saya pernah sebut sebelum ni berkenaan dengan kelebihan ataupun kebaikan menjadi ahlul Quran. Antaranya dalam matan disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maksudnya, tidaklah satu kaum berkumpul di sebuah rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan nama mereka disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini adalah kelebihan ataupun fadilat dalam mana kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Dan kita ambil hikmah dah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan nama kita disebut-sebut oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, baik. Kita sambung pada pengajian kita dalam surah juzuk 30. Surah apa ya kita sambung? Kita dah baca 3 surah, betul tuan-tuan? Ustaz. Betul Ustaz. Okey. Saya dah share screen ke? Belum lagi ya? Belum Ustaz. Belum lagi. Okay, baik. Al-Lahab, aku dah ikut kat Al-Lahab Ustaz. Okey, sekejap ya. Al-Lahab. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad, Surah An-Nasr dengan Surah Al-Kafirun. Okey. Minta tuan-tuan semua buka mushaf pada surah yang Kafirun belum lagi kan Ustaz? Belum lagi. Al-Masad, An-Nasr dengan Al-Kafirun.
Kalau kita sempat dua muka pun tak apa. Sehingga ke surah Quraisy. Al-Kautsar, Al-Ma'un dengan Quraisy. Ustaz, sebelum Ya. tu Ustaz, dia surah ni Al-Masad atau Al-Lahab Ustaz? Al-Masad. Oh, sebab dalam ni tulis Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Quran Quran. dipanggil surah Al-Masad. Okey, Surah baik. Al-Masad. Saya nak share mana sekejap ya. Nampak skrin saya ya? Nampak. Surah Al-Masad tengok ni. Yang saya ni Al-Masad. Baik. Okay, baik. Sebelum tu kita buat murajaah balik. Murajaah ni pengulangan lah. Pengulangan surah yang dah kita pelajari dan kita dah baca sebelum ni. Saya ulang daripada Al-Fatihah. Kemudian diikuti dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Fil, surah An-Nas. Cuma minta tuan-tuan perhatikanlah. Perhatikan. Kita buat recording kan. Dan boleh tengok balik masa tuan-tuan ke lapangan, tengok balik dan dengarkan balik semula. Sama tak bacaan kita dengan bacaan yang saya ajarkan ni, insyaAllah. Okay, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, baik. InsyaAllah kita akan mulakan dulu dengan suratul kafirun. Suratul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, baik. Lihat pada ayat yang pertama pada surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, sebutan dia qul ya. Qaf baris dhammah ataupun hadapan. Bukan kul, bukan kaf. Kalau kita terlalu ringan bila menyebut perkataan qul ni, dia akan jadi huruf kaf. Kul, kulia kan. Sedangkan di situ adalah huruf qaf. Bila huruf qaf makhrajnya di belakang lagi. O ka. O ku. O ku. Yang pertama huruf qaf dhammah. O dengan kaf dhammah ku. O ku. O ku. Berhati-hati. Kalau kita tukar dengan huruf kaf, maksudnya apa? Kalau qul ini huruf qaf, katakanlah. Katakanlah. Tapi kalau kita tukar dengan huruf kaf, kul, dia jadi makanlah. Jadi telah tukar makna di situ. Kalau kita tersalah sebut huruf kaf, kul, maka di situ makanlah. Jadi bila kita tukar makna, sebut salah, maka adalah kesalahan yang besar. Jadi qul, 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 huruf Q, konsonan Q, qul, Q-U-L. Hati-hati. Okey, baik. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Okey, tengok di situ ada atas ya itu ada apa? Ada mat panjang, ombak. Ataupun kita panggil istilah lain, orang panggil kening. Kening pun ada. Okey. Bila ada tanda ombak ni, mesti dia panjang. Ingat tuan-tuan ya, bila ada tanda kening ni, mesti dia panjang. Okey, panjang kadar harkatnya berapa? Kenapa dia panjang? Okey, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada buku tajwid, ada rujukan tajwid, cuba buka hukum mad jaiz munfasil. Buka hukum mad jaiz munfasil. Okey, dia ada dua hukum yang berkaitan dengan tentang ini. Satu mad jaiz munfasil, satu lagi mad wajib muttasil. Dia berkaitan dengan hamzah. Berkaitan dengan hamzah. Tengok atas, selepas ya tu ada hamzah tu kan. Okey. Saya bagi ta'rifan pada mad jaiz munfasil dahulu. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah pada dua kalimah. Okey, baik. Okey, tuan-tuan, agak-agak ya ayyuha ni berapa kalimah? 1. 2. 1. Okey, ada yang kata 1, ada yang kata 2. 2. Okey, baik. Yang tepatnya di situ adalah ada 2. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah yang lain sebenarnya. Walaupun hamzah itu berada di atas alif yang bersama dengan ya. Tapi untuk khusus kalimah ya ayyuha, dia ada 2 kalimah sebenarnya. Dia separate sebenarnya. Okey, baik. Ya, maksudnya kata seruan, nida, ya, wahai, ayyuha. Seruan. Dia kuatkan lagi seruan dia tu. Ya ayyuha. Jadi huruf madnya di mana? Apabila mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Itu tafsiran bagi mad jaiz munfasil. Okey. Tafsiran bagi mad wajib muttasil apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah. Okey, 2 tu perbezaan dia. Mad wajib muttasil
huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Adapun mat jaiz munfasil, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, ya. Panjangnya di mana? Matnya di mana? Alif kecil tu. Ya. Ada alif Ya. bertemu dengan hamzah. Ya. Sorry, bukan alif kecil. Ya tu lah. Ya, alif. Sebenarnya A tu, hamzah tu berada di kalimah seterusnya. Hamzah itu selepas alif. Ayyuha. Jadi dia akan ada tanda panjang, tanda kening, tanda ombak di situ. Kebiasaannya. Jadi bertemu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Mat dia huruf alif dan bertemu dengan hamzah pada kalimah seterusnya. Ayyuha. Jadi kadar harakat untuk mat jaiz munfasil adalah 4 ataupun 5 harakat. Qul ya. Kita boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Macam saya katakan, kalau kata dalam pembacaan Al-Quran kita mulakan bacaan Al-Quran, kita jumpa hukum mat jaiz munfasil yang pertama, kita dah baca 4. So next terusnya kita jumpa hukum untuk mat jaiz munfasil, kita baca 4 harakat. So tak boleh campur 4-5, 4-5, 4-5. Itu adab ketika kita membaca Al-Quran. Okey, baik. Kat situ adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Ya. Okey. Selesai. Ayyuha. Ha tu hukum apa tuan-tuan? Mat asli. Okay, kalau kita pisahkanlah, belum masuk pada Al-Kafirun lagi. Mat asli. Kalau kita berhenti ke ayyuha, kan? Contohlah nafas kita pendek sangat. Ya ayyuha, kan? Jadi kat situ 2 harakat. Bila kita sambung, dia terus. Dia wasal, sambung. Ha tu tak jadi mat asli dah. Jadi masuk kepada kalimah seterusnya hal. Ya ayyuhal. Okey, alif lam. Lam itu berfungsi. Lam itu ada tanda sukun tuan-tuan. Lam apa tuan-tuan? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Betul. Lam itu berfungsi, berbunyi, ada sukun di atas lam. Okey, selesai. Kemudian ka. Kaf ada, selepasnya ada alif kecil. Apa hukum di situ? Mat asli. Juga mat asli. Tuan Ashraf pakar mat asli. Okey, betul. Paling senang Ustaz. Seperti jemaah saya di surau, saya mengajar, setiap orang ada kepakaran dia. Orang yang sama akan sebut setiap hukum yang sama, yang dia mahir. Tak apa, insya-Allah kita akan mahir semua insya-Allah. Okey, baik. Mad asli ka, firun. Okey. Mat Hukum apa tuan? arid. Mat arid bisukun. Mad arid. Mat arid bisukun. Betul. Boleh baca berapa harakat tu Tuan Ashraf? 4, 5 atau 6. Boleh baca 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Okey, selesai satu ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Saya nak sebut tentang sambungan daripada ha kepada lam. Lam sukun tu kita kena jelas Alif lam qamariyah ni kita kena jelas. Ya ayyuhal. Hal. Letak lidah betul dekat di langit. Hal. Qul ya ayyuhal kafirun. Firun. Ra dhammah berjumpa dengan waw mat. Kita munculkan mulut kita bila kita menyebut hukum mat ini. Mat asli ataupun mat arid disukun ini. Kafirun. Run. Dan ra itu bersifat tebal, tafkhim. Yang saya pernah bahas sebelum ni. Pernah tak saya jelaskan hukum ra tuan-tuan? Pernah. Pernah okey. Ra bila baris hadapan ataupun dhammah ini dia jadi ra tafkhim, tebal. Tafkhim, tebal. Kalau nipis tarqiq. Tarqiq. Tu nipis. Tafkhim, tebal. Run. Okey. Kemudian seterusnya pada ayat yang kedua,
La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Okey. La a'budu. Tengok lam alif. Okey, kalau lam alif di situ saja hukum apa tuan-tuan? Asli. Mad asli, betul. Kemudian dia tidak diam di situ saja. Dia ada tanda ombak di situ, ada kening di situ. Macam saya sebut tadi, bila kita jumpa kening dia, pasti dia kena Majais. panjang. Pasti dia Majais panjang. munfasil. Cuma kita kena pastikan sahaja kalimah dia, satu atau dua kalimah. Kat sini, Dua. dua kalimah. La, lam alif. Nama pun lam alif. Lam campur alif, betul Lam alif adalah lam campur alif. Alif itu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kalimah yang lain iaitu a'budu. Jadi kat sini cukuplah tafsiran dia bertepatanlah dengan makna mad jaiz munfasil tu apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Maka di sini adalah hukum mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, baik. Okey, a'budu kita sebut dengan clear. Licin. Kita jangan sekat dia, jangan tak nak. Kita licinkan dia. Dia mati, dia sukun tapi dia licin, mengalir. Okay. Boleh tuan-tuan a'budu. Dal, ingat makhraj dal, du. Jangan tajam, jangan du, tapi du. A'budu. Okay. Kemudian mad asli. Mim bertemu dengan mim fathah bertemu dengan alif. Mad asli, dua harakat. Okey, ain sukun. Licinkan ain, sukun dan licinkan dia. Gelincirkan dia. Ta'budun. Okey. Kalau budu saja Mad asli. Kalau masuk nun Mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Kerana apabila kita memberhenti atau mewakafkan bacaan, huruf sebelum huruf akhir adalah huruf mad. Huruf mad di situ adalah huruf waw. Okey. Boleh baca 4 ataupun 6 harakat. Okey. Selesai yang kedua. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Saya ulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey. Wala antum. Wala mad asli. Masuk kepada antum dia jadi hukum mad jaiz munfasil. Bagus Tuan Ashraf. Kerana apa? Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Wala, wa satu kalimah, la satu kalimah yang lain dan antum kalimah yang ketiga. Dua dan ketiga adalah dua kalimah yang berbeza. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah, antum. Okey. Mad jaiz munfasil sama. Okey, hari ni banyak kita jumpa mad jaiz munfasil. Okey, antum. Apa dia hukum di situ tuan-tuan? Siapa yang tahu? Ikhfa. Ikhfa apa tuan? Apa tu Tuan Ashraf? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa haqi. Betul. Betul. Ikhfa hakiki. InsyaAllah tuan-tuan, sampai satu tahap nanti bila tuan-tuan jumpa hukum tanwin, nun mati dan tanwin ni berjumpa dengan huruf apa-apa sekalipun, insya-Allah tuan-tuan akan tahu hukum apa. Walaupun tuan-tuan tak menghafal perkataan-perkataan huruf-huruf tersebut. Oh, ni huruf ikhfa. Insya-Allah tuan-tuan akan tahu. Bahasa saya sendiri pun tak hafal sebenarnya. Tapi insya-Allah tahu apa hukum tersebut. Sebab kita akan hafal yang sedikit dulu.
Bila kita tahu yang sedikit hukum bagi satu hukum dan huruf dia sedikit, kita hafal yang tu. So yang lain tu kita tahu dah hukum apa. Macam tu formula dia. Okey antum. Sebutan dengung macam mana tuan-tuan? Saya biasa dengar dengung dia macam ni. Wala antum. Antum. Lidah rapat betul dengan langit. Dengung ada. Lidah kena langit dan suara tu transfer kepada hidung. Antum. Cukup. Tapi tak tepat. Kerana ikhfa, cara dengung dia adalah kita terapungkan lidah kita untuk sebahagian huruf. Kecuali huruf qaf dengan kaf. Huruf qaf dengan kaf memang kita kena betul-betul lekat di langit. Sebagai contoh perkataan minka, saya nak conteng tunjuk tak boleh lagi sebab apa yang saya order drawing tablet tu tak sampai. Tak sampai lagi, on the way. Kita dah boleh tunjuk kan. Untuk contoh tu kan. Tak apa, insyaAllah next kita boleh tunjuk dah. Contoh huruf kaf. Nun mati bertemu dengan kaf. Minka. Dengung kita memang langit kita, lidah kita dengan langit tu lekat. Minka. Tuan-tuan dapat bayangkan tak dengung untuk minka ni macam mana? Ada 3 huruf kat situ. Mim, nun, kaf. Mim baris bawah. Nun, sukun. Nun yang tak ada tanda sukun tu bertemu dengan kaf. Kaf baris atas. Okay, cuba Tuan Ashraf sebutkan. Bayangkan. Minka tu. Sebut Ustaz. Cuba. Minka. Kurang tepat tu Tuan Ashraf. Lekatkan terus. Minka. Minka. Oh, minka. Oh. M-I-N-G. Minka. Betul. Okey, baik. Saya kata untuk ikhfa hanya 2 huruf saja yang melekat. Iaitu kaf dengan qaf. Saya bagi contoh qaf pula. Min qablu. Boleh bayangkan tak kataan tu, tuan-tuan? Boleh Min qablu. Okey, baik. Tak apa, insyaAllah nanti kita akan tunjukkan lah. Okey. Kita kembali balik pada antum tadi. Boleh tuan-tuan? Antum. Lidah tidak mengena le langit. Tidak kena le langit. Antum. Lidah kita ready nak sebut huruf ta yang dhammah itu. Antum. Dengung pastikan sampai di khayshum, hidung. Antum. Wala antum. Okey, sebutan antum kan tum tum. Saya silap tadi. Antum. Ta dhammah bunyi dia adalah tu. Tu masuk kepada mim sukun tum. Antum wala antum. Okey. Ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta. Perasan tak nun itu tiada tanda sukun di atasnya, tiada tanda mati. Tapi kita namakan dia tetap nun sakinah ataupun nun mati. Kalau Quran Indonesia, macam abang siapa itu tanya itu? Kamarul. Abang Kamarul kan? Dia beli Quran Indonesia kan? Untuk hukum ikhfa hakiki, nun pada penulisan Quran Indonesia ni ada sukun. Jadi Quran yang kita pakai ni mudah kita untuk kita kenal pasti hukum. Adapun Indonesia, mereka dah terbiasa dengan Quran mereka, kan, penulisan mereka, cetakan mereka. Nun untuk hukum ikhfa ada juga tanda sukun. Izhar juga ada sukun juga. Baik. Okey, mim mati. Ada hukum lagi tak? Ada tuan-tuan, ada. Hukum apa? Tuan Izzuan, Ustaz Izzuan. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kita dah minggu lepas ada kan hukum yang kita belajar kan, izhar syafawi. Hukum mim mati. Ingat tuan-tuan ada hukum khusus mim mati. Di sini mim ada tanda mati. Sama dia macam nun. Sama ada tanda atau tak ada, kita panggil dia mim sakinah ataupun mim mati. Jadi di sini ada tanda sukun, maka bila kata sukun dia jelas.
jelas sukun dia, jelas mati dia. Antum. Kita tak dengung. Tum. Sebab tak sesuai. Kalau secara logiknya tak sesuai mim lepas tu ain, tak sesuai, memang tak sesuai untuk kita dengung. Itu logiknya lah. Tapi dari segi teori dia, inilah hukum dia. Izhar syafawi. Izhar pun sendiri maksudnya jelas. Izhar, zahara. Jelas. Antum kemudian mad asli. Okey, biduna. Apa dia tuan-tuan? Majais. Majais. Bukan. Mad asli. Kalau kita berhenti, contohlah tak cukup nafas. Wala antum abidun. Kalau kita berhenti, dia jadi mad jais. Tapi kalau kita sambung, dia jadi mad asli di situ. Ingat tuan-tuan sebab mad jais, mad arid. Saya salah sebut. Mad arid li sukun apabila mewakafkan atau memberhentikan bacaan. Saya sebut mad jais tadi ya. Okey, mad arid silap. Mad arid li sukun. Kat sini adalah hukum kalau kita berhenti jadi mad arid. Kalau kita sambung jadi mad asli. Okey, kemudian abidun selesai. Ma'a'bud. Hukum apa tuan-tuan? Yang ni majais. Majais juga, betul. Huruf mad bertemu dengan ham sah dalam dua kalimah. A'bud. Ada lagi tak hukum? Tuan Ahmad Aminuddin, nak try tak hukum apa di hujung tu? Qalqalah Qalqalah, betul. Qalqalah apa tu? Qalqalah, saya ingat sampai itu je Ustaz. Okey, qalqalah syariah sebab kita cuba merajaah balik, qalqalah ada 3. Qalqalah sughra, qalqalah kubra dengan qalqalah akbar. Okay, ingat tak kalau sughra berada di tengah-tengah ayat. Apabila huruf qalqalah itu sukun ataupun mati, dia berada di tengah-tengah ayat. Saya bagi contoh surah Al-Ikhlas. Nampak surah Al-Ikhlas ni? Saya punya cursor ni nampak tak? Okay, nampak. Okay. Lam yalid. Lam yalid nampak. Dal ini adalah huruf qalqalah yang sukun. Kan huruf qalqalah ada 5. Qata baju dad. Qaf ta ba jim dal. Dal ni sukun. Berada di tengah-tengah ayat. Jadi hukum qalqalah sughra. Qalqalah yang kecil. Lam yalid, ringan je. Lam yalid wa lam yulad, ringan. Sughra maksudnya kecil, dia ringan. Qalqalah kita kena qalqalahkan. Kena qalqalah. Lam yalid, bunyikan de tu. Mesti kena bunyikan. Lam yalid wa lam. Okey. Berada di tengah-tengah. Ingat, kalau kubra berada di hujung ayat. Contoh qul huwallahu ahad. Allahu samad. Wa lam yulad. Dia tekan sedikit. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Kan beza kalau sughra dengan kubra saya sebut tadi. Lam yalid wa lam yulad. Beza tekanan dia tu. Dan akbar dia lagi tekan. Okey? Apa nanti sampai pada contoh akbar kita akan tunjukkan. Okey. Okey, selesai Kat sini adalah qalqalah apa Tuan Aminuddin? Di hujung ayat? Qalqalah kubra. Betul. Lepas ni Tuan Aminuddin jadi pakar qalqalah Tuan ni. InsyaAllah. Okey, baik. Selesai ayat. Ya. Thanks sikit. Tadi wala antum tu Ustaz kata ada dengung tapi tak boleh sentuh atasnya. Lidah jangan sentuh dengan langit, jangan. Tapi kalau susah kat dia, kalau sentuh gigi boleh tak? Bawa belakang gigi. Antum. Cuba tuan bunyikan. Cuba tuan Rashid baca. Wala antum. Kurang tepat tuan. Kurang. Jadi kena terapungkan dia. Antum. Kalau kita lekatkan pada langit ataupun belakang gigi ke, dia tetap terkena juga. Dia jadi akan bunyi dia lain. Dengung dia akan lain. Sebab kita akan dapat detect
Kalau guru Quran ni biasa dia akan dapat detect lah bunyi ni kena gigi tak kena gigi ni, atau kena langit tak kena langit. Cuba praktik yang terapung. Cuba tuan, boleh tak tuan Rasdan? Okay, try lagi Cuba. Wala antum susah ya. Saya. Dia tak boleh kena mana-mana. Dia cuma dia hampir, dia terapung dan dia hampir pada makhraj ta. Ta kan? Ta. Tahu kan ta kat mana makhraj dia? Ta kan? Ta. Dekat, terapungnya di situ. Berhampiran saja. Dan pastikan kita punya dengung tu transfer kepada khusyuk. Pada hidung. Bila kita lepas saja tum, jangan kita dengung lagi. Antum. Gitu. Tak apa tuan, insyaAllah praktis, insyaAllah. Praktis perfect, insyaAllah. Boleh ya? Boleh. Okey, selesai ayat ketiga. Ayat yang keempat. Wala ana abidum. Wala ana abidum ma abadtum. Saya ulang. Wala ana abidum ma abadtum. Okey, dapat tuan-tuan Wala ana. Wala. Hukum apa tuan-tuan? Wala ana. Siapa tahu? Majais. Majais. Betul Ustaz Zuan. Wala ana. Sebab kat situ ada dua kalimah. Lam alif dengan ana. Lam alif mad bertemu dengan hamzah pada kalimah ana ini. Kalimah yang kedua. Cukuplah syarat dia untuk menjadikan dia mad jaiz munfasil. Wala ana. 4 ataupun 5 harakat. Ana. Okey, ana ni walaupun kita nampak alif tapi ada bulat di atas ni. Jadi tidak menghendaki untuk kita baca 2 harakat. Ana, ana. Bila nampak ana ni, tuan-tuan akan banyak jumpa. Nanti saya buka perbahasan dia, ada perbahasan dia. Jadi kalau jumpa perkataan ana yang ada bulat cantik macam ni, dia tak panjang 2 harakat, dia pendek. Ana, 1 harakat saja. Biasa tuan-tuan, biasa jumpa kan? InsyaAllah nanti kita akan satu masa kita perbahasan tentang tanda ini. Okay. Wala ana majais, kemudian ana pendek 1 harakat. Abidun. Hukum apa di sini? Mad asli. Mad asli, betul. Okay. Bidumma. Okay. Ni hukum. Hukum apa tu tadi? Idgham. Okay. Dari segi tuan nampak ni apa dekat sini? Apa ada kat sini? Tanwin bertemu dengan Min. Idgham ma'al ghunnah. Tanwin bertemu dengan mim. Betul, Tuan Irsyad. Okey, idgham ma'al ghunnah. Hukum nun mati dan tanwin. Dia termasuk dalam hukum nun mati dan tanwin. Satu hukum Okey, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, apa dia? Ya, waw, mim, nun. Maka di situ terjadinya hukum idgham ma'al ghunnah. Ingat tuan-tuan kalimah, kalau tuan-tuan boleh conteng kat tepi kat buku, idgham maksudnya apa? Memasukkan. Ma'a bersama al-ghunnah, dengung. Ataupun kita panggil idgham bi ghunnah pun boleh juga. Memasukkan dengan dengung. Idgham ma'al ghunnah memasukkan bersama dengung. Jadi kat mana tang memasukkan tu? Abidum. Terus dum, tanwin masuk kepada mim. Mim yang syaddah. Okey, abidum. Okey, ketika ini bila kita masukkan pada mim, kita kena rapat mulut. Abidum. Dengung. Pastikan tanwin masuk pada mim, kita kena dengung. Dia dengung 2 harakat. Okay, bila kata dengung, di hidung. Abidum. Pastikan ada getaran hidung. Kalau orang yang ada resdung, orang ada sinus, dia akan rasa gatal, dia rasa nak bersin bila kita banyak mendengungkan dalam bacaan. Tapi insyaAllah bila kita selalu baca Quran, insyaAllah Allah bagi kesembuhan. Kan? InsyaAllah. Okay. Okay. Kat situ adalah hukum
Idgham ma'al gunnah. Okey, selain idgham ma'al gunnah, saya nak uji tuan-tuan. Mim sabtu itu, apa hukum lain bagi dia? Wajibul gunnah Ustaz. Nanti terbaik. Tuan Ashraf terbaik. Wajibul gunnah. Kita boleh pelbagaikan lagi apa yang kita dah tahu. Ada wajibul gunnah, wajib dengung. Jadi cantiklah, memang sesuai lah dia dengung di situ. Kan? Idgham ma'al gunnah dan wajibul gunnah. Kena. Okey, kemudian ma. Ma ada lagi di situ. Selain dia idgham ma'al gunnah dan selain dia wajibul gunnah, apa lagi di situ? Abi abad Ma asli. asli. Mat asli di mana? Ma. Ma, betul. Betul Ustaz Izwan. Mat asli. Okey, kemudian abadtum. Abadtum. Okey, siapa tahu hukum di sini? Saya kena buka. Idgham. Idgham apa? Bila gunnah. Sebut. Idgham. Muta jasinain. Idgham mutaja Susah mutajanisain ke mutajasinain? mutajasinain. Mutajanisain. Mutajanisain. Nisain. Okey. Mutaja nisai. Ya, saya buka. Cuba kalau tuan-tuan ada nota, cuba buka tuan-tuan. Idgham mutaja nisai. Sekejap tuan-tuan, saya buka sekejap. Okey. Dia betul idgham, dia memang idgham. Kita memasukkan. Nanti saya cek balik. Memang kita masukkan, kita tak bunyikan dal itu. Kita masukkan terus pada ta. Ta yang syaddah atau sabtu itu, terus abadtum. Ketika kita baca dia, kita abaikan dal itu. Sebab dia dal dengan ta hampir makhrajnya. Hampir jenis makhraj dia. Itu nama dia idgham mutajanisain. Jadi kat situ abadtum. Abadtum. Jangan ada makhraj dal di situ. Terus makhraj ta. Abadtum. Adapun pada penulisan, jika tuan menulis, kena ada dal di situ. Kalau tak ada dal, dia jadi perkataan lain, kalimah lain. Bila orang baca, apa benda kalimah ni? Kan? Tapi bila orang dengar baca, bila kita baca, tak ada bunyi dal, kita tahu kat situ ada dal sebenarnya. Okey? Dan memberi makna dan ada makna di situ. Okey, jelas idgham saja, memasukkan terus, masukkan. Ustaz, sorry tanya sikit apa lagi contoh-contoh lain untuk idgham mutajanisain ni? Ada lagi. Contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia ada idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Taqaribain. Idgham mutamathilain. Okey tuan, boleh tak saya syarah minggu depan atau 2 minggu lagi perjumpaan kita tentang idgham ni. InsyaAllah kita akan terus buka pada idgham yang kembang lagi. Yang kita tahu idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Tapi dia punya idgham banyak lagi. Kita akan syarah satu persatu. Boleh Okey, baik. Kita selesaikan dulu. Di sini adalah idgham mutajanisain. Abadtum. Dal dengan ta. Ada juga ta. Ta dengan ta. Itu contoh lain. Tapi kalimah dia saya tak ingat. Okey. Okey. Selesai pada ayat keempat. Ayat yang kelima. Sama dengan ayat ketiga. Sama ini dua ayat ketiga dengan kelima ni yang mengelirukan sebenarnya bila orang baca kuliah. Orang takut nak baca kuliah ayat kafirun. Tak jumpa-jumpa lakum dinukum tu. Sungguh tuan. Kan nak kata apa, kadang-kadang imam yang hafiz Quran pun kadang-kadang tak jumpa-jumpa juga tuan. Kami ni rela kalau baca Quran atau ditebuk Quran, rela baca susuran yang panjang daripada depan tu. Tapi juzuk 30 sebenarnya kesukaran juga, mencabar bagi kami sebenarnya. Kalau tak betul-betul ingat. Itu lakum dinukum tak jumpa-jumpa. Asyik wala antum abduna ma'bud, wala ana abduna ma'bud tu, wala antum abduna ma'bud, ulang balik. Mana lakum tak jumpa-jumpa ni, kat mana? Ada berlaku tuan-tuan.
Okey, baik, insyaAllah. Okey, ayat yang ke-6. Saya tak perlu baca ayat ke-5 sebab tadi dah baca tadi. Okey, yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Okey, lakum dinukum. Ada apa hukum apa di situ, tuan? Izhar. Izhar apa? Syafawi. Izhar syafawi, cantik. Betul. Kerana ada mim sukun, mim sakinah, ya. Bertemu dengan dal. Memang akan ada hukum mim mati. Apa selepas dia? Huruf izhar syafawi ni ada. Tapi cukuplah kita tahu tanda ada mim sukun, itulah izhar. Tapi bila tuan-tuan baca Quran Indonesia, pasti akan diuji. Izhar ke tak izhar ni? Sebab semua sukun disukunkan. Okey, baik. Kalau tuan-tuan beli Quran, berhati-hatilah tengok tang tu. Okey? Baik. Tapi kalau tuan-tuan mahir tajwid, insya-Allah kacang itu. Tak ada masalah. Okey. Dinukum. Dinukum. Ada tak hukum? Asli. Asli dinukum. Dan dinukum waliya. Dinukum waliya. Abang Rizwan, boleh cuba Abang Rizwan? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kerana apa? Mim sukun bertemu dengan waw. Betul. Izhar syafawi. Mim ada, tanda sukun. Bertemu dengan waw. Waliya. Waliyadin. Waliyadin. Siapa lagi saya nak sebut Tuan Syamsul ataupun Tuan Izzat? Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Berapa harakat Tuan Izzat? 2 ke 6 harakat. 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey, selesai surah Al-Kafirun. Okey, baik. Perlu saya ulang ke? Atau terus ke? Terus pada surah seterusnya? Saya teruslah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Saya ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tuan-tuan dengar tak ujung ada angin tu? Dengar Okey, baik. Okey, idza mad asli. Idza. Okey, jangan terkeliru dengan zai. Zal kena keluarkan lidah sedikit. Ni zal kecil. Idza. Lembut. Idza. Kalau zai di dalam, lidah di dalam tak keluar, tak kena gigi. Iza. Iza. Okey. Boleh jelaskan perbezaan dia? Iza. Okey, yang pertama tu iza. Zal 2 harakat. Okey, jaa. Wajib mutasil. Okey, wajib mutasil. Cuba siapa sebut? Tuan Izzuan Apa takrifan dia tadi? Yang saya sebutkan tadi. Apabila apa tu? Dalam satu huruf. Perkataan. Apabila huruf mad, ingat dia punya Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu huruf. Satu perkataan. Satu perkataan. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Kalau mad jaiz, apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, tengok jaa. Mad ni di mana? Alif ni mad. Nampak ada ombak, ada kening ni. Nampak. Jumpa pula hamzah. Jumpa hamzah, maka di sini cukup syarat. Kita kena tahu sama ada satu perkataan ataupun 2 perkataan. Maka di sini satu perkataan. Jaa adalah satu perkataan. Okey. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kadar bacaannya adalah sama macam mad jaiz tadi, 4 ataupun 5 harakat. 4 atau
5 harakat. Okey, saya bagi tips. Kita tunjukkan perbezaan antara hukum. Jika tuan-tuan baca, ada jumpa hukum mad wajib ketika bacaan tuan-tuan, tuan-tuan kena tetapkan nak baca 5 ke baca 4. Baca 5. Bagi saya baca 5 lah. Kan, kalau saya baca 5. Untuk mad jaiz kita baca 4. Nak baca sama pun boleh. Nak baca 4 ke 5 pun boleh. Tapi kita pun sebenarnya kalau imam-imam baca pun kita tak dan pun nak kira ke harakat imam-imam betul. Tapi kita tahu panjang sebenarnya. Kan, 4 atau 5. Tapi tak adalah 4 atau 5 dia bagi tahu tu, kita tahu limit dia di mana panjangnya. Tapi taklah sampai 10 harakat panjangnya. Kan? Okey, 4 atau 5. Okey, boleh tuan-tuan? Mak wajib baca 5 ataupun mak jaiz baca 4. Okey. Okey, nasrullah, nas sebutan kena betul nas. Jangan tertukar dengan sin. Kalau tukar sin, nasrullah. Kena beza. Ini sad bukan sin. Kalau sin, nas. Kalau sad, nas. Kan beza? Nas. Lengkungan lidah kita di dalam mulut itu lebih lengkung. Ada udara di tengah tu. Sebelum dia tolak keluar. Dapat bayangkan tuan-tuan? Boleh Okey. Nas. Kalau sin, nas di hadapan. Ada angin. Nas. Juga ada angin. Okey. Rullah. Lafzul jalalah ni tafkhim ke tarkik? Tebal ke nipis? Tebal. Okey, sebelum tu ra dhammah ni tebal ke tipis? Tebal, juga tebal. Kali lafzul jalalah juga tebal. Nasrullah. Jangan nasrullah. Nasrullah. Kadang-kadang kita sebut nama orang, ada nama Nasrullah kita biasa jumpa. Tapi kadang-kadang kita nak kemelayuan sangat. Nasrullah. Ada juga. Bila sebut nama orang dapat Nasrullah, kalimah Allah ni. Nasrullah. Panggil orang tu. Ya Nasrullah. Panggil kawan dia tu. Okey. Baik. Wal fath. Alif lam apa tuan-tuan? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Wal. Macam saya sebut tadi, lam kena jelas. Wal dekat. Wal fath. Okey. Ada tak kelainan pada kalimah ni? Saya baca dia. Ada kan? Tetap ada angin ha itu. Kenapa? Okey. Kita kena bunyikan ha itu kenapa? Walaupun kita wakafkan pada huruf sebelum dia, kita sukunkan pada huruf sebelum dia, memang kena sukun, tetapi di selepas huruf sukun tu ada huruf ha. Jadi kita berikan hak huruf tersebut. Kena bunyikan huruf tersebut. Kalau kita tak bunyikan ha, maka dia akan jadi kalimah lain, walfat, mati dekat ta saja. Tapi sebab ni kalimah al-fath ada makna al-fath, wal-fath. Kalau kita sambung, jadi jadinya wal-fathu wa ra'aitan, wal-fathu. Tapi bila kita berhenti, kita jangan mati kat sukun kat ta saja. Kita kena bunyikan dia makhraj untuk huruf yang di hujung itu. Saya bagi contoh. Surah Al-Qadar kan? Surah Al-Qadar yang kita dengar bulan Ramadan kan? 10 malam terakhir, 15 malam terakhir kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan qad, kita tak matikan dengan qad. Kita bunyikan ra itu. Qadr. Makhraj ra itu kita bunyikan. Okey, baik. Seperti ini juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jelas ya tuan-tuan Ada tak tuan-tuan jelaslah. Okey, kemudian pada ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya ulang. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ
Allahi afwaja. Jelas tak tuan? Okey. Wa ra'aitan nas wa ra'ai. Okey, ra tebal Ingat wa. Sebutan waw kena betul. Wa. Abang Zain sebutan waw cantik. Cuba Abang Zain. Perdengarkan semula huruf waw tu. Wa. Terbaik macam Arab Abang Zain. Wa. Wa. Wa ra'aitan ay. Lembut harful lin, ya sukun sebelum dia baris fathah. Wa ra'ai jangan keras, jangan wa ra'ai. Dia lembut. Wa ra'ai. Okey. Tannas wa ra'aitan. Okey, tekan. Ni alif lam apa tuan-tuan? Syamsiah. Alif lam syamsiah. Tengok lam itu tidak ada tanda sukun. Dia tidak berbunyi. Tak function. Masuk terus kepada huruf seterusnya nun yang ada syaddah. Okey. Alif lam syamsiah betul. Okey. Nun di sini ada hukum tak? Kejap saya tanya kejap. Siapa lagi? Saya tak nampak dah. Siapa nak cuba? Tuan Iskandar? Boleh Tuan Iskandar? Tak apa ke saya panggil nama? Boleh ke? Ya, okey. Boleh. Okey, nun di sini hukum apa tuan? Tak apa sure. Tak apa sure. Okey, siapa yang nak cuba? Tuan Isyad ke? Abang Talib ke? Wajibul gunnah Ustaz. Okey, betul. Wajibul gunnah. Kita ulang balik. Wajibul gunnah apa dia? Wajibul gunnah kita ingat dua huruf je. Nun sabdu ataupun mim sabdu. Itu saja. Jumpa kat mana-mana pun, apa keadaan sekalipun, dia adalah wajibul gunnah. Maksudnya wajib dengung. Jumpa nun sabdu, mim sabdu, wajib dengung. Wa ra'aitan, kita tekan tan dan kita transfer suara itu ke hidung. Tan. Memang lidah kita kena le langit. Ni tak terapung. Yang ni tidak terapung sebab dia bukan ikhfa hakiki. Wa ra'aitan okey, kemudian lepas wajibul gunnah, mad asli. Ada alif di sini. Alif mad asli. Sa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Dal. Qalqalah. Sungra. Qalqalah. Sungra. Sughra. Kenapa sughra? Berada di tengah-tengah ayat. Dalam keadaan kita terus membaca. Maksudnya di situlah. Okey, yadkhuluna. Okey, kha ni berhati-hati. Khu makhraj dia. Khu. Okey. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi Asli. fi dinillahi. Ni mad asli. Ingat makhraj huruf dal. Di du fi di. Agak tebal sedikit dal itu daripada kebiasaan yang kita sebut. Nillah lafzul jalalah. Tafkhim ke tarkik ni? Tebal ke nipis? Nipis. Kenapa nipis? Kasrah. Kerana sebelum kalimah Allah itu Berbaris kasrah. berbaris kasrah ataupun bawah. Menghendaki kalimah Allah itu disebut secara nipis. Nillahi. Okey. Kita tak baca fi dinillah. Tapi ada keadaan yang mana kadang-kadang kita terkeliru. Ada juga terjadi tebal tiba-tiba. Lain macam bunyi dia kan, tebal kan.
Okay, sebenarnya dia nipis ya. Okay. F. Okay. Afwaja. Ada tak hukum itu? Izhar Izhar. syafawi. Izhar syafawi. Anda pasti? Tak berapa pasti. Tak berapa pasti. Kalau kata izhar syafawi, kena ada huruf mim. Tapi dia izhar lah. Dia masih izhar. Tak ada tu. Okay, tiada hukum izhar. Tapi bacaan memang izhar. Secara umumnya bacaan memang jelas, kan? Tapi tiada hukum di sini. Oh. Kalau kata izhar syafawi adalah berkaitan dengan mim mati, tapi di sini tiada mim. Okey. Okey, afwa, fa afwa, mad as. Li. Okey, yang ni ja. Kenapa Mad. kita baca dengan ja? Mat apa? Waqaf. Okey. Mad apa tuan-tuan? Mat Siapa boleh? iwad. Siapa tu? Tuan Ashraf eh? Iya saya Ustaz. Ni mahir serba-serbi ni tuan. Saya cuba, Tuan saya Ashraf, cuba. eh? Cantik, betul. Mad iwad. Mad iwad. Apa maksud mad iwad? Ini kita memberhentikan bacaan. Kalimah akhir dia tanwin. Okay, saya buka yang lebih tepat lah. Sekejap Saya pun kena selak juga tuan-tuan. Tak pandai lagi, masih belajar. Okey, mad iwad adalah mad gantian. Mad iwad adalah mad gantian. Tanwin baris atas yang terletak di akhir kalimah kecuali huruf ta marbutah. Bayangkan ataupun kau boleh catat dia punya tafsiran dia. Tanwin baris atas yang terletak di akhir kalimah kecuali huruf ta marbutah. Apabila waqaf maka hendaklah membacanya dengan baris satu di atas beserta mad pada kadar 2 harakat. Maknanya tanwin yang berada di akhir kalimah. Nampak? Syarat dia tanwin di akhir kalimah, kan? Kecuali tak marbutah, bukan jangan ta marbutah. Ta marbutah tahu, ta bulat. Sama ada dia ta berseorangan atau ta yang bersambung dengan huruf sebelum dia, kita panggil ta marbutah. Jadi kecuali itu dan huruf selain itu, selain ta marbutah, ini keadaan dia tanwin, maka hendaklah kita baca dia dengan baris satu di atas beserta dengan mad pada kadar dia. Okey. Inilah contoh dia. Kalau tuan-tuan nak faham, inilah contoh dia. Kalau tuan-tuan jumpa pada surah lain di hujung ayat ada tanwin, tak kiralah jim, afwaja ke, banyak juzuk dalam juzuk 30 ni banyak. Dalam surah An-Naba pun banyak. Amai anin nabail azim ada, tuan boleh tengok selak pada juzuk 30 ni. Banyak hukum mad iwad. Mad gantian kita panggil. Jadi kat sini kita gantikan tanwin ini pada satu baris di atas dan kita baca 2 harakat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2 harakat. Okey, baik. Selesai ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yang terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Okey. Baik. Fasabbih. Hati-hati pada ha pedas. Kita jangan, kalau kita baca dengan ringan, dia jadi ha bulat. Fasabbih biham. Dah totally dah ubah makna. Ataupun habis kita dah tukar huruf jadi ha bulat. Sedangkan di sini adalah ha pedas. Fasabbih. Bunyikan kesempitan suara ha tu. Makhraj ha tu. Fasabbih. Kemudian biham, ha pedas lagi. Bihamdi. Fasabbih bihamdi. Fasabbih bihamdi. Okey. Ni ada mim sukun. Apa dia tuan-tuan? Izhar syafawi. Okey, betul. Bihamdi rabbika. Rabbika ada syaddah, kita nabrah tekan rabbika.
Okey, ni hamzah wasal alif yang ada ni, kepala ni kita panggil hamzah wasal. Maksudnya kita sambungkan terus sini bukan alif mad, dia adalah hamzah wasal. Okey, masukkan terus taghfir macam tadi, macam kes yang sama tadi. Al-fath ni kita baca dia, kita sukunkan ra ini, tapi kita kalau kita nak berhenti di sini maka kita bunyikan ha dia. Wastaghfir. Boleh tak tuan-tuan? Faham tak? Jangan kita matikan ra saja. Kalau matikan ra saja tak sempurna. Wastaghfir tak sempurna. Jadi kita bunyikan ha. Wastaghfir. Dengar tak ha saya? Dengar tak Tuan Irsyad? Macam keliru Tuan Irsyad. Susah Ustaz nak bunyikan dia. Tak apa, tapi kita kena bunyikan dia. Cukup sekadar telinga kita yang mendengar dalam bacaan. Tapi kita jangan berhentikan dekat ra. Jangan berhenti kat ra, jangan terhenti di ra saja. Bunyikan ha tu sedikit. Wastaghfir. Fir. Okey. Innahu, okay, kalau kita takut ataupun kita susah, kita sambungkan dia. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Kalau kita takut tak pandai lagi ataupun masih dalam latihan, kita sambungkan, wasalkan terus. Tapi kat sini ada waqaf jim. Tahu jim? Nampak ada jim tak tuan? Kan kat sini kita digalakkan jaiz harus berhenti. Harus berhenti. Maknanya berhenti lebih baik daripada sambung. Okey? Tapi boleh tidak sambung? Boleh, tak salah. Wastaghfirhu innahu. Okey, nampak ni ada nun sabdu. Apa tuan-tuan? Wajibul gunnah. Tuan-tuan, sebenarnya saya ambil masa lebih kan tuan-tuan? Tak apa Ustaz. Tak apa kita selesaikan sampai al-masalah Okey. Wajibul gunnah, nun syaddah, nun sabdu. Okey. Tekan dan dengung. Okey, sampaikan suara di hidung. Okey. Innahu. Okey, ni ha bulat senang je. Innahu. Okey. Ini hukum apa tuan-tuan? Ni. Ni hukum apa tuan-tuan? Maksilah qatirah. Mantap Ustaz Izzuan. Buka nota, tuan-tuan boleh ada rujukan, buka hukum matsilah. Boleh tak tuan-tuan? Buka hukum matsilah. Adapun saya dah bahas sebelum ni, ada ke saya bahas sebelum ni? Matsilah. Belum lagi ya? Okey, kalau tuan-tuan boleh catat atau tuan-tuan buka rujukan tuan-tuan. Okey, matsilah ada dua. Dalam hukum matsilah ada dua. Sebutan silah, bukan silah, bukan dengan sin tapi dengan sad. Matsilah. Hukum matsilah ada dua, matsilah qasirah dan lagi satu matsilah tawilah. Matsilah qasirah pendek. Matsilah qasirah pendek. Matsilah tawilah panjang. Okey, baik. Apabila hak dhamir, apa maksud maksilah ni? Apabila hak dhamir yang berbaris hadapan ataupun berbaris bawah bertemu dengan huruf selain hamzah qata'. Faham tak Tuan Ahmad Aminuddin? Macam pening dia tu. Okey hak dhamir. Okey, hak dhamir tengok. Hak dhamir yang ni, innahu. Okey. Kena pasti hak dhamir yang mana ni? Hak dhamir. Dia lepas hak dhamir berjumpa dengan selain hamzah qata'. Ini bukan hamzah lah ni maksudnya. Selain hamzah qata'. Hamzah qata' macam mana? Macam alif tadi lah. Macam alif ni, ni. Ini hamzah qata'. Aghna, abi, antum. Faham tak tuan? Ini hamzah qata'. Hamzah lah. Okey.
Jadi hak dhamir itu kita nak kena pastinya. Ini hak dhamir ni. Okay, selepas je selain hamzah qata' maknanya kat sini adalah mad silah qasirah. Hanya ha ni dibaca 2 harakat sahaja. Dibaca 2 harakat sahaja kadar dia. Tak boleh lebih pada tu. Innahu ka. Okey. Itu mad silah qasirah. Adapun mad silah tawilah. Hak dhamir berjumpa dengan hamzah. Senang cerita macam itulah. Faham tak? Hak dhamir yang baris depan ataupun bawah berjumpa dengan hamzah. Jadi kat situ kita boleh baca 2, 4, 6. 2, 4, 6. Tapi dalam pembacaan Quran kita bezakan. Maksilah qasirah kita baca 2. Untuk maksilah tawilah kita baca 4 ataupun 6. Okey? Faham tak tuan-tuan? Ada yang kurang jelas tak tentang maksilah ni? Tak apa, insyaAllah kita akan repeat. Kita akan jumpa banyak lagi hukum maksilah ni. So, tuan-tuan akan ingat insyaAllah. Okey. Innahu kana ka. Mad asli. Mad asli. Kana. Tak ada masalah, Okey. Tawwa. Tawwa. Mad asli. Ba. Mad apa? Mad iwad. Siapa tu? Tuan Ashraf ke? Ya saya. Mantap. Kenapa mat iwad? Tak ada tanwin pun. Sebab ada mim tu Ustaz. Dia untuk disambungkan dengan bismillah. Okey. Sebenarnya dia memang tanwin kat sini. Dia memang tanwin. Nampak tuan-tuan ada mim kecil ni. Mim kecil ni adalah hukum bagi apa tuan-tuan? Hukum dalam hukum apa? Kalau tuan-tuan, mim kecil ni satu hukum kalau tuan-tuan tahu. Siapa yang tahu? Oh, iklab kan? Okey, iklab termasuk dalam hukum apa? Yang saya pernah bahas minggu lepas, 2 minggu lepas. Ikhfa. Iklab adalah pecahan daripada hukum apa yang atas dia tu? Idgham. Nun mati. Nun mati dengan Tanwin. tanwin. Okey. Ini adalah tanda hukum iklab. Maknanya terkaitannya dengan nun mati ataupun tanwin. Kalau nak kata kat sini nun mati, mustahil lah. Betul. Tak ada rupa nun ada kat situ. Dan pastinya adalah tanwin di situ. Tawwaba. Okay, kenapa letak mim kecil di situ? Bila kita nak wasalkan pada surah yang seterusnya. Kita nak baca sambung. Innahu kana tawwaban bismillah. Tawwaban bismillahirrahman. Itulah. Jadi kat situ tawwaba tu adalah tanwin. Okey, selesai tanwin di situ. Tanwin. Jadi bila kata hujung ayat dia jadi hukum mad Iwad. mad iwad, betul. Bila kita wasalkan bacaan dia jadi hukum Wasal iklab. iklab. Terbaik. Faham tuan-tuan Kalau kita berhenti dia jadi mad iwad kerana di situ sebenarnya adalah tanwin. Kita dah baca tadi, kita berhenti di hujung kalimah ada tanwin, maka kita gantikan dia tanwin itu pada satu baris di atas. Mengikut kadar mat dia 2 harakat. Sama. Tawwaba. Kalau kita berhenti, tawwaba. 2 harakat. Okey, jelas. Selesai. Surah An-Nasr. Ada persoalan tentang surah An-Nasr? Tuan? Okey, ada Okey, surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dah berhati tuan-tuan tengok ayat pertama. Okey, tabbat yada. Tabbat. Bila kita matikan ta, dia ada sedikit angin. Tabbat. Tabbat yada. Tabbat yada. Okey. Yada abi. Hukum apa tuan-tuan? Menjais. Mad jaiz. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah, yada kalimah pertama, abi kalimah yang kedua. Jadi di tengah-tengah ini hamad, di atas tu ada kening, jumpa dengan hamzah.
Di sini adalah mad jaiz munfasil. Bi, abi. Abi mad asli. Asli. Lahabiyun. Nah, saya baca tadi lahabiyun. Hukum apa tuan-tuan? Tanwin bertemu dengan waw. Mak wajib. Idgham. Idgham. Idgham bila guna. Idgham bila ma'al gunnah. guna. Al-Guna. Idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan waw, salah satu daripada 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Tanwin atau nun mati bertemu dengan waw ataupun ya atau mim atau nun, tapi di sini waw bertemu dengan waw. Jadi memasukkan, kan saya masukkan tadi, lahabiyun, memasukkan idgham. Lahabiyun, serentak, masuk dan dengung itu serentak. Lahabiyun, ya. Watab, tuan-tuan. Di sinilah hukum apa tuan-tuan? Qalqalah. Qalqalah. Okay, Kubra. Akbar. qalqalah Oh. akbar. Inilah akbar. Watab, saya tekan lebih ekstra lagi. Sebab apa? Bila kita sukunkan di hujung ayat, waqaf di hujung ayat ada huruf qalqalah, memang menghendaki untuk kita qalqalah, dan qalqalah itu, huruf qalqalah itu ada tanda syaddah. Maka dia lebih tekan lagi. Akbar. Sughra di tengah-tengah, lam yalid wa lam, itu sughra. Walam yulad itu kubra, dan akbar ini. Lahabiyun watab. Tekan lagi. Ada pun perbahasan, kalau tuan-tuan pernah dengar, untuk akbar ni berhenti sekadar saktah 2 harakat. Pernah tak perbahasan tentang akbar ni? Siapa ada pernah dengar? Tentu. Kalau ada dengar macam tu, maknanya kurang tepat sebenarnya perbahasan. Tiada nas yang tepat yang mengatakan kena berhenti dengan kadar saktah 2 harakat. Watab. Tak. Cuma kita bezakan antara sughra, kubra dan kubra tu sekadar ada perbezaan, 3 tu cukup. Tak perlu sampai syarat kena saktah, tidak. Tiada dalil, tiada nas yang khusus lah. Watab. Kita tekan. Berbeza dengan kubra, berbeza dengan sughra. Sudah memadai. Okey. Ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Ma aghna. Hukum dia? Putera Munawar. Boleh ke tuan-tuan? Tuan Putera Munawar? Ada ke di situ? Okey. Siapa nak cuba? Ma aghna. Tuan Ashraf? Talian hayat saya. Tuan Ashraf. Ada? Okey, tak apa. Ma aghna. Mad jaiz. Mad jaiz mun. Hello, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Ustaz dengar saya, Ustaz. Dengar. Okey. Mad jaiz munfasil Ma aghna. Mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kali. Ma aghna. Hati-hati. Ghain. Dengar. Okey. Yang lain clear ke suara saya? Ke macam delay sikit? Dengar. Dengar Ustaz, tak delay. Okey, cantik. Okey. Ma aghna. Mad jaiz munfasil. Aghna. Hati-hati ghain Ghain sukun jangan tertukar dengan kha. Kalau kha tapi ghain dia frekuensi getaran dia tipis je. Ma aghna. Na 2 harakat mad asli. Mad asli. Ma aghna. Mad jaiz 4 atau 5 harakat, kemudian mad asli na anhu maluhu. Okey, hak dhamir di sini nampak dia tiada panjang. Anhu di sini pendek sahaja 1 harakat. Di sini bukan maksilah Maksilah. Bukan maksilah ini.
Sebab tiada waw kecil di bawah dia. Adapun maluhu. Maluhu. Maluhu ni adalah hak dhamir. Maluhu. Di sini adalah maksilah apa tuan-tuan? Tawilah. Maksilah tawilah. Anda Bukan. pasti Qasirah. qasirah sebab bertemu selain daripada hamzah. Dia adalah mad maksilah qasirah, 2 harakat. Maluhu wa ma. Kalau jumpa hamzah, tu baru tawilah, panjang. Okay. Kalau tuan-tuan nak perasan, hukum maksilah ni dia seakan-akan macam mad jaiz ataupun wajib. Hu panjang itu bertemu dengan hamzah. Maksilah tawilah yang menghendaki dia panjang. Kan? Tapi kadar harakat dia boleh baca 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Tapi untuk qasirah baca pendek saja 2 harakat. Okey. Wama mad asli, kemudian kasab. Qalqalah. Qalqalah Kubra. Qalqalah kubra, betul. Okey, baik. Ayat. Selesai ayat kedua. Ayat yang ketiga, sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dha. Saya ulang sayasla naran dhata lahab. Okey. Sayasla, sini huruf sad. Hati-hati sayasla, bukan sin, bukan sayaslana. Okey, hati-hati. Jangan kita baca sayos pun salah. Sayas. Kadang-kadang kita pun dia kata kita keliru juga. Kita akan baca sayos. Kalau yos maknanya ya jadi yo. Ya baris atas adalah ya. Masuk pada sad sukun sayas. Okey, tanwin la mad asli, kemudian nara. Mad asli. Ranza, nampak tanwin bertemu dengan dal. Apa hukum sini tuan-tuan? Ikhfa. Ikhfa hakiki. Okey. Tuan Rashdan, dengung ni juga tak perlu dekat. Maksudnya terapung dekat lidah. Naranza. Kita jangan tempelkan lidah kita di mana-mana tempat. Tak perlu. Kita terapung dan kita get ready nak sebut huruf zal itu. Huruf yang didengungkan itu. Okey? Okey, baik. Za, ingat zal zal kecil. Maksudnya kena keluarkan lidah sedikit. Za, makhraj dia. Za, lembut je. Okey. 2 harakat, za, mad asli. Talahab. Qalqalah kubra. Okey. Selesai ayat yang ketiga. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wam mim sukun bertemu dengan ra. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Ra'atuhu hak dhamir. Kita jumpa hak dhamir lagi. Jumpa dengan huruf apa tu? Maksilah ha. Dengan huruf ha selain hamzah tu kan. Jadi dia maksilah qasirah. Pendek. Berapa kadar harakat? 2 sahaja. Jumpa dengan ha. Okey, hamma, hati-hati pada ha tu. Ha pedas tu. Bukan ha bulat. Okey. Jumpa mim. Mim syaddah pula. Hukum apa Tuan Ahmad Aminuddin? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah, cantik. Betul. Jadi kena wajib dengung lah. Wajib dengung. Hamma. Okey, wajibul gunnah. Lepas dengung pula ada mad asli. 2 harakat panjang pula. Hamma. Okey, ma 2 harakat mad asli. Latal. Masuk kepada lam yang berfungsi. Alif lam. Alif lam apa tuan-tuan? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Okey. Hatab.
Hatab. Ha pedas sekali lagi. Ha. 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 Eh? Ha. Okey. Tob. Dan hujung tu qalqalah Kubro. qalqalah kubra. Betul. Oh. Okey, apa yang tuan perasan setakat ni tuan-tuan? Kena jaga makhraj, kena kenal pasti hukum. InsyaAllah tuan-tuan boleh baca dengan baik. Okey? Okey, baik. Ayat terakhir. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Okey. Fi mad asli. Ji juga mad asli. Diha Asli. mad asli. Hablum. Okey, Idgham. tengok. Saya nak tekan kat sini. Ha, hablum. Dua ha kita jumpa ni. Dekat mana ha biasa dan ke mana kita kena kepit. Kena perhatikan di sini. Jangan sama. Jangan sampai dia jadi sama. Jangan fi jidha hablum. Jadi kat sini adalah huruf yang berbeza. Ha bulat dengan ha pedas. Fi jidha hab. Fi jidha hab. Kena bezakan. Wajib. Fi jidha hablum. Okey, qalqalah apa di sini? Surah. Surah. Okey, bagus. Lum ada tanwin. Ada tanwin tuan-tuan. Jumpa dengan Mim. Idgham al-gunnah. Ramal gunnah. Tanwin bertemu dengan mim. Di dalam, kalau kita balik pada hukum asal dia, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan, kat sini hukum bertemu dengan mim. Salah satu daripada huruf idgham al-gunnah. Ini dah dia idgham al-gunnah. Hablum, bibir rapat. Jangan tekan. Rapat je. Hablum, beza rapat dengan tekan. Hablum mim. Okey. Idgham al-gunnah. Kemudian kita jumpa pula nun sukun. Nun mati. Walaupun tak ada tanda mati, jumpa dengan huruf Mim. mim juga. Hukum apa tuan-tuan? Idgham. Juga idgham. Nah, sini tanwin bertemu mim, sini nun mati bertemu mim. Hukum yang sama. Idgham ma'al ghun. Nah, masad. Masad. Qalqalah. Qalqalah. Solah. Kubro. Kubra. Kenapa ada mim ni? Sambung. Itu panggil iklab. Kelab. Bila kita mewasalkan bacaan pada surah Ikhlas ni. Bismillah ini. Okey. Okey, dal ni dia sukun, dia macam mana keadaan dia? Baris apa ni? Tanwin. Kasrah. Tanwin. Dia tanwin tapi bukan mad iwad ke? Bukan. Sebab tak ada apa huruf mat. Betul, tak ada huruf mat selepas dia. Dia seorang-seorang dia tanwin. Dia tak jadi apa, dia tak jadi hukum mat iwad. Okey? Okey, baik. Dia mat iwad ni senang je. Tanwin, fathah. Tu je. Tanwin dengan baris fathah. Huruf mat dia adalah huruf alif. Itu adalah mat iwad. Dia bukan lagi ya ke tak. Dia fathah. Okey. Jelas tuan-tuan untuk 3 surah ni? InsyaAllah. Okey. Ada yang nak cuba baca? Saya buka tuan. Sikit boleh? Boleh Tuan Iskandar, boleh. Kalau ada setengah huruf tu dia ada short kecil ke atas tu tanda apa? Short kecil di atas itu adalah hamzah wasal. Dia macam bentuk short. Macam wamra'atuhu hammalatal hasad. Datal hatab tu ya. Hatab yang apa latal dia ada macam short kecil. Okey, itu bagi hamzah wasal. Dia ada pada penulisan tapi dia tiada pada bacaan. Dia ada betul. Dia ada pada penulisan tapi tiada pada bacaan. Sebab dia kadang-kadang dia sebut A, kadang-kadang sebut I ada kan? Alif atas A, bawah A. Itu kalau hamzah. Kalau atasnya betul-betul hamzah. Okay. Tapi di sini kalau kita jumpa kepala short ini, dia adalah hamzah wasal. Jadi dia sentiasa A bukan I lah.
Dia tak berbunyi tuan. Dia tak berbunyi Dia tidak berbunyi. Hamzah wasal ni dia tidak berbunyi. Oh, okey. Okey. Tapi penulisan dia kena ada. Oh, okey. Dan penulisan dia mesti kena ada hamzah wasal ni. Okey? Baik. Okey, Ustaz. Masih. Sama. Okey, ada persoalan lain lagi tuan-tuan? Ada yang nak cuba baca? Saya buka tuan-tuan. Siapa yang nak cuba? Pilihlah tiga-tiga surah ni. Atau nak baca ketiga-tiga surah sekali pun boleh. Ya, Ustaz. Siapa tu Saya. Saizwan. Nak tiga-tiga ke satu je? Boleh, mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Satu je Al-Masad. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. تبت يدا أبي لهب وتب. Lahabim tu jangan jadikan ha pedas. Terdengar macam ha pedas tadi. Laha. Okey. Sekali lagi. تبت يدا أبي لهب وتب Aywa. Terus. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Okey, pada aghna tu. Ma aghna. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Okey, baik. Ustaz Zuan. Bezakan ha bulat dengan ha pedas. Jadi ha bulat tu macam hampir-hampir ha pedas. Macam kena bezakan. Okey, contohnya fi jidiha hab. Fi jidiha. Bila kita sebut ha bulat, kita terus tolak daripada angin daripada dada. Fi jidiha hab. Kepit pada ha pedas saja. Hablum. في جيدها حبل من مسد. Boleh tak? Cuba tuan sebut ha sekali lagi. Cuba ha je. Ha bulat. Ha. Luaskan kerongkong tu. Ha. Okey, cuba yang tu tuan. Gunakan ha. في جيدها حبل من مسد. Okey, tapi insyaAllah cuba praktis banyak lagi tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jazakallah khair. Ahsanta. Okey, siapa lagi nak cuba? Cuba Ustaz. Siapa tu? Tuan Iskandar. Okay, baik. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sikit tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terus. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Cuma pada qalqalah tuan kemaskan lagi hujung tu yang qalqalah kubra tu, tekankan. Kasab, lahab, hatab, masad. Boleh tuan Boleh. InsyaAllah. Jazakallah khair. Santa. Ada nak cuba lagi? Surah lain pula. Saya Ustaz Syamsul. Siapa? Syamsul. Okey, sila Tuan Syamsul. Al-Kafirun Ustaz. Okey, surah Al-Kafirun. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
لا أعبد ما تعبدون Okey, panjang harakat dia tuan. 4 atau 5 harakat pada la tu. Mad jaiz munfasil. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد Wala antum abidun. Cuba. ولا أنتم عابدون ما أعبد Terus. ولا أنا عابد ما عبدتم Wala ana abidum ma abadtum. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ahsanta. Okey, tuan bagi perhatian pada hukum mad asli. Mad asli kadar harakat dia hanya 2 harakat. Pada abidun, abidun 2 harakat. Abidun, pendek je. 2 harakat saja. Abidun. Yang kita kena panjang adalah pada mad jaiz munfasil dengan ataupun mad wajib muttasil, Wala antum. Kemudian dengung pada ikhfa. Antum. Okey. Jazakallah khair. Ahsanta. Okey, seterusnya ada yang nak baca? Saya Ustaz. Siapa tu? Apa Abang Ridwan Talib. dulu? Oh, Rizwan. Okey. Sila Abang Rizwan. Saya bagi laluan Abang Talib dulu. Okey. Minggu lepas saya dah saya bagi laluan. Okey, terima kasih. Saya cuba Ustaz ya. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ahsanta. Alhamdulillah. Okey, Abang Talib, bagi perhatian kepada kalimah bismillah tadi. Pada ra syaddah ataupun sabdu tadi tekan. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah praktis, Abang Talib banyak praktis, insyaAllah akan boleh dapat. Jazakallah khair. Okey, terus Abang Rizwan. InsyaAllah surah Al-Masad. Ustaz boleh ya? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Masukkan terus Abang Rizwan. Lahabin wa tab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Terus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran Sayasla naran dhata lahab. Dengungkan. Sayasla naran dhata lahab.
تصلى نارا ذات لهب Lahab. وامرأته Habulat. Lahab. لهب Okey. Terus. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Alhamdulillah. Ahsanta. Terbaik. Okey, baik. Siapa lagi nak cuba? Ada lagi? Kalau tak ada, saya nak ulang balik. Saya baca daripada surah Al-Kafirun sampai surah Al-Masad. Ada lagi nak baca? Saya cuba dah Ustaz. Boleh. Suratul Kafirun. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Masya Allah. Terbaik, terbaik. Cuma Tuan Irsyad, okay. Ra ataupun bila kita menyebut suatu huruf yang berbaris dhammah atau hadapan, kita muncungkan dia lebih cantik. Qul ya ayyuhal kafirun. Semua yang baris dhammah atau hadapan, kita muncungkan dia. La a'budu ma ta'budun. Supaya kita mendapat dia punya makhraj dia ataupun lahjah dia lebih tepat. Lebih cantik, clear dia punya sebutan dia. Jazakallah khair. Terbaik. Abang Zain macam nak cuba Abang Zain tu. Okey, cuba. Abang Zain, cuba surah An-Nasr boleh? Okey, boleh. Surah An-Nasr, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cantikkan lagi Abang Zain, ada punya ha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Lepaskan angin. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan angin tu sebenarnya kita kena kepit. Sebab apa kepit? Sebab huruf ha. Fath. Dia macam angin pedas. Okey, tak apa, boleh terus. Bang, terus. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Okey, kemaskan ha dia, juga ha. Fasabbih bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang ni kita sukunkan ke ra, kemudian kita lepaskan angin ha biasa je. Wastaghfir. Macam tu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey. Jazakallah khair. Okey. Ada lagi nak cuba? Atau saya buat last round, saya baca semua surah ya. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Okey, saya baca daripada surah Al-Kafirun sampai Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله. Tak sampai nafas saya. Saya ulang balik فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, kat situ jadi hukum apa tuan-tuan? Hukum iklab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Alhamdulillah. Boleh tuan-tuan? Okay, InsyaAllah. Ada persoalan lagi? Atau pertanyaan, insyaAllah kita sama-sama. Ustaz. Sila Mantri. Okey, untuk mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil tu dia apa tu huruf mat dalam satu kalimah dengan huruf mat dalam dua kalimah kan? Okay. Apa beza satu kalimah dengan dua kalimah tu? Sebab saya tengok contoh tu macam lebih kurang sama je. Okey, tengok beza. Okey. Surah Al-Kafirun, lam alif, la a'budah itu mat wajib mutasil. Kalau surah Al-Kafirun, la antum tu mat jaiz. Okey, mat jaiz. Dua kalimah. Maksudnya dua kalimah kat sini. Okey. Wala antum. Sebenarnya waw itu kalimah lain tau. Waw itu maksud lain. Wala. La itu kalimah yang kedua. Antum kalimah yang ketiga. Jadi ada dua kalimah perbezaan di situ. La dengan antum. Dia bukan satu kalimah, satu perkataan. Contoh la. La maksudnya apa? Tidak. Antum maksudnya kamu. Kan? Kalau kita terjemahkan dia, jadi dua perkataan yang berbeza. Okay, kalau macam ja'a, tengok pada surah An-Nasr, idza ja'a, mesti dia satu kalimah. Ja'a tu satu kalimah kerana apa? Kalau tak ada hamzah tu, dia ja je, tak ada maksud. Tapi ja'a maksudnya datang. Ja'a. Dia maksud satu kalimah.
satu perkataan, satu maksud. Kalau dua kalimah maksudnya dua maksud. Perkataan yang berbeza. Wala antum dengan ja'a kan. Kita nak bezakan kalimah dia. Okay, bagi contoh dalam surah Al-Masad pula. Tabbat yada. Ni bukan, ni tengok tabbat yada je. Tabbat kalimah lain, yada kalimah lain. Tabbat maksudnya celakalah. Yada tangan. Tabbat yada. Dua kalimah yang berbeza. Okay. Yada abi. Yada kalimah lain, abi kalimah lain. Perkataan yang lain macam tu. Beza dia. Tapi abi lahab tu kalimah yang sama. Abi lahab. Tapi itu dalam bahasa Arab lah. Saya takut tuan lebih keliru kan. Abi boleh perkataan ni, lahab pun perkataan ni sebenarnya. Boleh juga. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, insyaAllah kita akan faham lah. Kalau kita tafsir, kita baca tafsir, insyaAllah kita faham. Okay? Okay. Jelas Matali ya? Boleh ya? Baik, alhamdulillah. Tapi dia punya hukum bacaan dua-dua tu 4 dengan 5. 4 dengan 5 jugalah. Untuk majais dengan mat wajib 4 dengan 5 saja. Okey, 4 dengan 5. 4 atau 5 harakat. Macam saya kata, kalau cantik ni kita bezakanlah dua hukum tu. Kalau mat wajib, biasa kalau ada dua hukum, di situ ada mat wajib, di situ ada majais, saya akan baca mat wajib, saya baca 5, majais saya baca 4. Kalau saya lah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca sama pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay. Ada persoalan lagi tuan-tuan? Tuan Ashraf ada? Ada, okey. Saya rasa insyaAllah sekadar itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa untuk jadual terus. Ya, Ustaz. Saya ada satu pertanyaan lah, tapi bukan berkenaan dengan kelas kita lah pada malam ni. Berkaitan dengan Al-Quran, saya ada tengok satu video lah daripada Islamic punya posting. Sebab benda ni bagi saya macam baru. Untuk yang naskah Al-Quran yang dah rosak, dia perlu dibakar, dan yang saya tengok video tu penyelam taburkan abu tu di dasar laut. Benda ni itulah bagi saya satu ilmu baru lah kalau betul nak dapat penjelasan Ustaz untuk naskah-naskah Al-Quran yang mungkin dah rosak akibat anai-anai ataupun mungkin akibat banjir ke, ataupun memang tak boleh diguna pakai lagi lah. Betul. Okey, baik. Tentang perkara tersebut, tentang cara kita melupuskan Al-Quran, mashaf-mashaf yang ada, mashaf yang tidak diguna pakai lagi ataupun kata terbuang, rosak sebagainya, dia bukan kita buang seperti biasa, akan tetapi ia perlu pada cara yang tertentu, cara yang khusus untuk kita melupuskan. Kita bakar dan kemudian kita abu tersebut lah kita tak buat seperti biasa. Bukan kata tong sampah, buang tong sampah macam tu, tak pakai, buang, tidak. Tapi perlu dibakar dan diletak pada tempat dia. Jadi dilepas di laut, betul lah tu kan. Jadi sebab kita nak menjaga kehormatan Al-Quran, kitab dia berbeza dengan bukan kitab-kitab yang lain. Kita jaga kehormatan Al-Quran ni. Itu sebab kalau tak silap saya, di Malaysia ni ada juga badan-badan ataupun NGO yang buat pelupusan Al-Quran. Ada tempat-tempat kita melupuskan Al-Quran. Jika tuan-tuan ada Quran yang di rumah tu yang tak pakai, kita boleh hubungi orang-orang yang berkenaan yang buat pelupusan Al-Quran, dia datang kutip dan kita bayar servis dia. Kita bayar servis dia. Ataupun kalau tuan-tuan boleh buat dalam komuniti penduduk kan, boleh hubungkan siapa nak buang nak lupuskan Al-Quran, kumpulkan Quran, kita panggil orang dia, orang tu kutip dan dia buat pelupusan dia. Ada tempat pelupusan khusus, ada. Dia satu servis jugalah sebab kita nak menjaga kehormatan Al-Quran tu. Dia tidak boleh dibuang begitu saja. Tak boleh buang masuk dalam plastik sampah macam tu saja. Kita kena susun, kita bakar. Pastikan bakar betul-betul bakar lah. Begitu cara dia. Adab kita dengan Quran lah, lebih kepada adab kita dengan Quran.
Sebab takut nanti kalau kita buang gata-gata, kita buang dicampak ke mana kan, sampah orang datang ambil dia sekali tempat sampah, macam tiada penghormatan lah pada Al-Quran tu. Jadi Al-Quran tu dilupuskan dalam keadaan yang terbaik jika kita tidak menggunakannya lagi. Untuk buku-buku macam buku-buku teks kan, macam anak saya dah habis sekolah agama dulu pun sama juga Ustaz yang ada ayat-ayat Al-Quran dalam tu. Jika ayat Quran tu melebihi daripada perkataan-perkataan yang lain, Oh, kan? okey. Itu dimaafkanlah. Tapi kalau Al-Quran tu lebih banyak dan dia lebih khusus perubusan. Kalau anda rasa tak lebih yakin, bakarlah lupus macam Quran. Kalau kita tak tergamak kan, kita bakar juga. Yep. Kalau kita ada tempat pembakaran sendiri, kita bakar. Jazakallah khair. Ada persoalan lagi? InsyaAllah. InsyaAllah kita, bila lagi jadual Abang Rizwan untuk Quran, tahsin Quran? Minggu depan Ashraf? Lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu? Lagi 2 minggu. Kalau ikutkan takwim kita 24 hari bulan lah. Okey, baik. Nanti jika ada tuan-tuan ada cadangan, apa yang kita nak bincangkan lah. Mungkin ada tuan-tuan ada hajat ataupun tertanya-tanya ke, nak tanya. Kalau kata nak bawa tajuk khusus ke, tuan-tuan ada permintaan nak bawa tajuk sedemikian, insyaAllah saya akan, kita sama-sama bincangkan lah. Saya sebutkan tadi tentang idgham kan, mutamasil lain, mutaqaribain, mutajanisain, kita cubalah huraikan juga insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khair insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Minta Ustaz tutup majlis Ustaz Okey, baik. Baca doa. Baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.